pukul 3 pagi sampai ke rumah dia. Alright. So dia kata menurut si Anis ni, jalan dia nak balik ke rumah dia akan melalui satu perkuburan Cina, jiran Cina yang sangat-sangat besar pada waktu tu. Alright guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Itu dia. Okay guys, hampir 2 minggu dah, 2 minggu lebih dah sebenarnya Acap tak berkongsi kisah seram dengan korang. Acap dah gantung korang hampir 2 minggu dah. Dah 2 minggu lebih Acap, bukan hampir dah. Okay, so Acap is back but I'm not in my good condition sebenarnya. Kalau kau nampak, kalau bibir Acap ni, kau boleh perasan kan, ada pecah-pecah lagi. Tekak ni pun masih lagi dalam keadaan orang kata apa, recovery. Tapi sebabkan korang dah ramai sangat yang dah mendesak, yang tengah tunggu-tunggu, Acap wake up and do something lah. Alright, so terima kasih korang yang mana mampu bersabar, yang mana dapat tunggu Acap sampai ke hari ini. Sorry kalau hari ini Acap tak dapat bagi yang the best. Acap cuba bagi yang the best. Acap harap korang enjoy. Jangan lupa tekan subscribe button dan juga like button kat bawah tu. Kita teruskanlah. Macam biasa, sebelum kita mulakan cerita, kita baca doa dulu. Let's roll it. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Alright, so kita dah kembali ni. Kita nak teruskan sambungan cerita tentang cerita Kampung Puaka tak silap Acap. Yang sebelum ni kalau korang belum tengok, korang boleh klik dekat channel Acap ni. Korang boleh usah 2 minggu lepas punya video kisah seram. So hari ni Acap nak sambung. Sebelum Acap nak sambung ni, Acap nak clarify dulu. Ramai orang tanya, Acap, Anis tu dia kerja McD ke kerja kilang? Maaf guys, aku dah tersilap sebenarnya. Aku dah tercampur aduk masa mencerita tu. Anis ni dia kerja McD, tapi sebelum tu dia kerja kilang. So sebab akan ada part yang aku cut tapi tak smooth kan. So disebabkan itulah wujudnya kekeliruan sikit. Okay, so Acap minta maaf dan kita terus sambung. Okay, alright. Kalau korang ingat, sebelum tu Acap bagi playback sikit lah. Okay, tengok pukul 2, pukul 3 pagi sampai ke rumah dia. Alright, so dia kata menurut si Anis ni, jalan dia nak balik ke rumah dia akan melalui satu perkuburan Cina, jiran Cina yang sangat-sangat besar. Masa dia dah sampai ke arah perkuburan Cina tu, jiran Cina tu, menurut Anis pada waktu itu jam telah menunjukkan hampir 1 pagi. Dia kata jalan tu memang sunyi abang Acap. Jalan tu memang jarang kereta lalu, sebabkan waktu dah makin lewat. So kebanyakan kereta biasanya akan jalan menggunakan jalan alternatif lagi satu. Sebab dia kata sebelum nak sampai ke jiran Cina tu, dia ada 2 sempang tau. Satu sempang tu ke macam jalan besar sikit, dan satu lagi sempang ni macam jalan lama lah, jalan yang tak biasa orang pakai waktu tu. Menurut Anis pada waktu tersebut, dia terlihat seperti ada kabus dekat depan mata dia. Dia macam ada orang bakar sampah punya asap lah kan, macam tu. So dia macam siapa pula kan bakar-bakar pula pukul 1 ni. Dia pun pegang je lah motor dia. Dia kata dia buat tak tahu je kan, sebab dia just tak nak fikir benda yang bukan-bukan pada waktu tersebut. Okay, dia kata pada waktu tersebut dia masih lagi terus melalui jalan di mana betul-betul dekat tengah-tengah jiran Cina tersebut. Dia pun sampai kat situ. Menurut dia, kata dia, pada waktu tu abang Acap, saya rasa macam badan saya panas. Saya rasa macam tak best, and then saya rasa macam something yang apa ni, tak menyenangkan lah, senang cerita pada dia pada waktu tu. Tapi pada waktu tu saya hanya bersangka baik dan terus memerah motor saya. And pada waktu saya dah nak hampir lepasi jiran Cina tersebut, pada waktu tu abang Acap, saya terlihat ada 2 bentuk susuk tubuh berada di bahagian depan saya. Saya pun buat tak tahu, and saya just potong
dan melepasi kedua-dua tu. Saya potong and saya jalan depan lagi lah. Saya terus berjalan, saya terus memerah motosikal saya tu untuk ke depan lagi. Dia kata, pada waktu tu, dalam sekitar 2-3 minit lepas tu, dia sekali lagi nampak kedua-dua entiti tersebut atau makhluk tersebut dekat depan dia. Oh, time tu dia dah macam pada waktu tu saya sempat toleh belakang Abang Acap. Sebab saya rasa pelik lah. Sebab tadi saya nampak benda yang sama. Tapi pada waktu ni saya masih lagi tak mengendahkan mereka berdua. Okay, saya teruskan perjalanan saya. Dan pada waktu tu saya terasa seperti saya sedang diekori. Saya masih lagi mengabaikan dan saya terus ke depan. Pada waktu tu dah sampai ke arah lorong yang terakhir untuk saya masuk ke kawasan kampung saya di mana melepasi jirat Cina tersebut. Jirat Cina tu besar I mean dia punya kawasan ekar tanah tu memang besar. Dia kata memang luas. Adalah dalam 5 minit punya perjalanan. Macam tu lah lebih kurang. Aku tak tahu lah berapa meter kan. Dia pun tak cakap. But that is what dia bagi tahu. Lepas dia dah nampak dua entiti tu, dia kata dia buat tak tahu. Dah sampai ke seimpang ataupun selekoh kampung dia pun masuk. Pada waktu tu Abang Acap, sekali lagi dia terlihat ada dua entiti dekat situ. Kali ni saya memberanikan diri untuk berhenti dekat dengan diorang, untuk lihat ke mana sebenarnya diorang nak pergi. Kedua-dua makhluk tu datang dekat. Dia kata pada waktu tu dia perasan yang kedua-dua tu berpakaian seperti manusia biasa. I mean, dia perempuan tapi dia tak adalah macam bertudung ke apa kan. Sebab Anis ni bertudung. So dia macam dia macam okay, ni dia bersahkan lah pakaian tu pakaian perempuan. Benda tu macam datang dekat dia. Dia kata dia slowkan motosikal dia untuk dia tengok perlahan-lahan apa sebenarnya diorang ni. Dia slowkan motor. And pada waktu tu Abang Acap, saya dan juga dua entiti tu dah dekat gila. Kami bertembung satu sama lain pada waktu tu. Dia kata pada waktu tu dia toleh untuk melihat dua entiti tersebut. Tetapi dua entiti tu hanya tunduk dan tak bagi respon kat dia. And dia macam tunduk pula. Saya dah lepas dah dua orang ni. Dia kata pada waktu tu dia berhentikan motor dekat depan and then dia buat satu pusingan untuk ikut ke mana dua entiti ni nak pergi, dua makhluk ni nak pergi. Dia kata pada waktu tu saya nampak diorang berjalan je Bang Acap. Saya takut kalau diorang ni ada masalah ke apa. So saya follow diorang ke arah belakang semula. Agak jauh juga Bang Acap saya follow diorang. Tapi diorang hanya berjalan dan tundukkan kepala. Lepas 3-4 minit saya follow diorang Abang Acap, saya nampak mereka seperti tidak berhenti langsung. Pada waktu tu saya dah rasa seram sejuk. Saya dah rasa tak best. Kerana pada waktu saya follow diorang tu, diorang berhentikan langkah buat kali yang pertama. Saya cepat-cepat berhentikan motor saya. Dalam keadaan hati yang berdebar-debar, bulu roma semua dah naik, saya cepat perhatikan diorang. Diorang ni siapa Kenapa diorang ni Kedua-dua mereka pusing perlahan-lahan menghadap ke arah saya. Dan kepala mereka mendongak melihat ke arah saya. Pada waktu tu Abang Acap alangkah terperanjatnya kerana apa? Apa yang saya nampak dekat depan tu betul-betul dua-dua tu muka saya sendiri Abang Acap. Oh gila, pada waktu tu saya terus tintang pukang, start enjin motor, huru-hara, lari sampai ke simpang kampung tu. Saya dah fikir dah, saya kalau nampak sekali lagi diorang ni memang saya jerit kuat-kuat lah. And pada waktu saya masuk simpang kampung tu Abang Acap, kali ni saya nampak lagi mereka berdua, tapi dalam keadaan mendongak pandang ke arah saya dengan muka saya yang ada dekat diorang.
cepat-cepat saya balik rumah. And then saya sampai je rumah, saya terus cerita benda ni kat mak apa semua. And then saya memang menggigil. 2-3 hari tu saya demam. Saya dibawa ke berubat apa semua. Menurut ustaz yang ubatkan saya adalah, dia kata saya dah tertegur something yang tak sepatutnya saya tegur, and saya pergi ikut something yang saya tak perlu ikut. Itu cerita dia. Cerita yang telah dikongsikan oleh Anis kepada aku untuk aku sharekan kepada korang. Kalau korang jadi Anis tu, biasanya benda ni ikut kita. Tapi Anis ni kelakar. Dia pergi ikut benda tu. Sekali pusing muka dia, muka kita, memang jam lah kawan-kawan. Ada tak? So korang boleh fikir sendiri which is good, which is not. Tapi kalau aku baca, memang aku yang baca lah. Tapi masa aku baca kisah dia ni kan, aku tertarik nak share. Aku rasa macam, apa bodoh sial kau ikut dia kan. Lepas tu aku rasa macam geram lah. So aku tak nak geram seorang. So pasal aku kongsi dengan korang. So itu sambungan dia yang korang tertanya-tanya and tertunggu-tunggu tu. So kita nak move up ke cerita yang kedua dah ni. Okay, boleh? Sorry kalau slow sikit. Sorry, tak sihat sangat ni. Alright, so kita move up ke cerita yang kedua. Siapa ada bela kucing? Dengar yang nombor 2 ni. Okay, so alright guys, kita move up ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua ni tentang pecinta kucing. Alright, so pecinta kucing ni kita tahu, biasanya kalau kucing diorang pergi ataupun kucing diorang hilang secara tiba-tiba, of course dia akan tinggalkan something yang not good secara emosi kepada pecinta-pecinta kucing ni. Alright, so ini adalah satu kisah bagi aku seram juga sebab dia kind of rare tau. Sebab sepanjang Acap bercerita dengan korang ni, ini first time Acap rasa Acap dapat kisah yang rare macam ni lah. Alright, cerita ni dihantarkan kepada aku oleh seorang followers dekat IG. Nama dia Ada, ataupun nama penuh dia Syuhada. Ada ni merupakan seorang kakak kepada adik dia. Nama adik dia Eva. Alright, Eva, Ada. Alright, akak dia Ada, adik dia Eva. Okay, jangan keliru. Okay guys, alright. Diorang ni ada bela kucing tau. Diorang ni duduk berdua disebabkan diorang ni startingnya datang daripada Negeri Sembilan, and then sekarang diorang dah move out duduk dekat KL sebab diorang bekerja dekat satu kilang yang sama sekarang. So diorang decide untuk sewa dekat salah satu rumah ni macam tu. Alright, dekat rumah tu diorang ada bela satu kucing. Nama dia Coci. Dia bukan Cico, dia Coci dia kata. Coci ni kucing biasa je, kucing jalanan diorang jumpa dekat area kilang diorang. And then dia kata tak ada apalah, biasalah kita bela kucing, kita bagi dia makan, kita bersihkan berak dia. Dia kata Coci ni dengan saya dia tak rapat sangat Cap, tapi dengan Eva dia memang sangat-sangat rapat. Okay, kisahnya bermula macam ni. Ada satu hari tu saya balik daripada tempat kerja saya. Saya pulang, dan kebiasaannya lepas saya balik, adik saya akan keluar bekerja. So diorang punya kadang-kadang shift tu tak sama. Okay, masa saya balik ke rumah saya tu, rumah tu dah kosong, rumah tu dah senyap, rumah tu dah tak ada orang. Which is sekarang cerita dia, adik saya dah pun pergi kerja pada waktu tu. Saya tengok jam di dinding terus berdetak. Tak, alright, dah jam dekat dinding tu dah pukul 7. So biasanya pukul 7 petang ni saya akan panggil Cico ni untuk dia bagi makan. Dia katalah Cico. Biasa kita orang akan bagi nasi dengan ikan lah. Dia kata pada waktu tu. And kita orang ada satu tempat khas yang kita akan letak Cico dekat situ. And then letak Cico pula, letak makanan dekat situ. And Cico ni akan datang pergi makan pada waktu tu. So pada waktu tu saya panggil, dia tak muncul. Biasanya dia akan muncul time-time makan, dia akan tahu. Biasa kucing ni dia ada telepati kan dengan dia punya tuan kan. Cico. Tak ada nyau. Tak ada pada waktu tu. So saya pun pelik. Tak pernah Cico tak balik rumah pada waktu tu. Tapi pada waktu tu saya, sebabkan dah balik kerja, saya penat. So saya pun pergilah mandi dulu. And then saya nak kembali untuk tengok balik bekas makanan tu. With it, kadang-kadang Cico ni lambat ke apa ke kan, kita tak tahulah kan perangai dia kan kadang-kadang. So pada waktu tu saya dah bersihkan diri apa semua, and saya keluar balik untuk melihat bekas makanan yang saya letak dekat tempat Cico tadi. Bekas makanan tu licin Cap. Licin. Saya dah macam heran. Macam tak ada dengar bunyi. Licin pula. Pelik.
Pada waktu tu. So dia fikir, dia assume time tu mungkin kucing liar lain yang datang and then pergi kokak makanan tu kan. So dia pun macam dia buat tak indah lah pada waktu tu. And then dia kata pada waktu tu dia balik ke dalam bilik dia and then dia tidur. Alright. So besok harinya pula kedua-dua mereka ni bercuti. Cuti, off day. Diorang tak kerja. Okay, pagi-pagi adik saya dah datang tanya saya dah. Kak, kau nampak Coci tak? Tak ada tu. Semalam last aku bagi dia makan, lepas aku tak tahu dia gimana. Tak tahulah, aku cari dia daripada tadi tak ada. Cubalah tengok bawah tu, mana tahu ada. Okey. Pada waktu tersebut lah. So pada waktu tu adiknya si Eva ni pun mencari merata lah pada waktu tu. Tetapi masih lagi tak jumpa kucing tersebut, si Coci ni lah. So dia dah macam, Kak, aku rasa Coci dah hilang lah. Relax dulu. Ada tu, dia jalan-jalan tu. Nanti dia balik lah. Alah. Dia dah nangis lah, dia kata pada waktu tu. Dia, dah pening lah kakak dia kan. Alamak, dah menangis pula adik aku ni kan. Apa nak buat ni. Lepas tu dia kata dengan adik dia, okay Eva, tak apa. Ada dia cakap, tak apa, tenang, okay, relax. Nanti maghrib kita cuba letak makanan kat situ. Alright. And then kalau ada, nanti dia balik lah. Nanti kita tengok lah kat situ. Boleh? Okay. So dah lepas Eva ni tenang, Eva ni lepak duduk kat situ. Pada waktu tu cap, maghrib pun menjelma. So aku macam biasalah, aku angkat makanan tu and then aku letak dekat depan tu. And kami pun terus membuatlah apa benda yang patut dekat dalam rumah tu. And pada waktu tu dia kata diorang tergerak hati untuk pergi jenguk bekas makanan tu sekali lagi. Mula-mula Eva yang pergi dulu, adik dia pergi dulu. Pasal aku rasa macam semalam habis kan, tapi kucing tak jumpa-jumpa. Dia teringat lah semalam kan apa yang jadi. Pada waktu tu dia pun bangun and then dia pergi tengok Eva dekat belah belakang. Sebelum dia sampai ke arah belakang rumah dia tu, dia kata dia dah terdengar dah bunyi meow meow. Macam tu. Lepas tu dia dengar bunyi Eva bercakap dengan Cicung, kau pergi mana? Orang risaulah. Kau ni jangan macam ni lagi. Dia pada waktu tu lah. So Ada ni pun macam membatalkan niat dia untuk pergi tengok si Eva tu. So dia dah dengar bunyi kucing, dia dah dengar Eva ni bercakap. So maknanya betul lah ada kucing dengan si Eva ni dekat situ. So si Ada ni pun pergi balik ruang tamu and duduk sambung main phone. Pada waktu tu dia kata dia tak ada fikir benda-benda yang merepek. Sebab biasalah bagi makan kucing kan. Tapi pada waktu tu dia terdengar bunyi azan isyak telah pun berkumandang. Tetapi adik dia Eva tu tadi masih lagi tak ke depan. Maknanya dia dekat belakang lagi lah. Dia macam dah berapa ni, berapa lama duduk dengan kucing kat belakang ni kan. So dia pun bangun untuk pergi tengok Eva dekat belakang. So pada waktu tu dia kata dia masih lagi dengar Eva bercakap dengan kucing tersebut. And then dia masih lagi dengar bunyi kucing pada waktu tu. So dia pun macam, Eva, lamanya kau bagi dia makan? Eva, sahutan pertama aku abang Acap, tak disahut. Aku pun tak sedar hati pada waktu tu. So dia pun melangkahkan langkah dia ke hadapan and then untuk pergi jenguk apa yang ada dekat belakang tu lah. Masa dia jenguk tu dia kata, okay, Eva ni dalam posisi membelakangkan dia pada waktu tu. Dia kata pada waktu tu dia ternampak Eva sedang membelakangkan dia dan tangannya seperti sedang membelai seekor kucing. Macam ni lah. Kalau daripada belakang kau akan nampak dia macam ni. Pada waktu tu. So dia macam, Eva, jom masuk solat. Masa aku tepuk bahu dia abang Acap, dia tak bertoleh ke belakang. And apa yang aku terperanjat pada waktu tu, apa yang Eva tu dok belai pada waktu tu bukan kucing. Tak nampak ekor kucing, tetapi dekat hujung peha Eva tu ada helaian-helaian rambut panjang. Pada waktu tu aku dah tergamam and then aku cepat-cepat pergi ke hadapan Eva. Masa aku berhadapan dengan Eva tu, aku terlihat ada satu, dia nak kata kepala, bukan kepala lah Mat. Memang satu benda yang agak pelik, kecil je, tapi rambut dia panjang and then ada badan yang seumpama dengan kucing sikit tapi panjang sangat dia. Macam tu lah lebih kurang.
aku tak boleh brain sangat kan. Aku terperanjat, aku jerit, aku panggil nama adik aku, Eva tu. Tetapi dia hanya macam ni pandang aku dan usap. Pada waktu tu, binatang yang ada dekat dalam pangkuan adik aku tu sedang menggigit-gigit lengan si Eva. Dah nampak dah ada kesan cakaran dan juga kesan darah dekat lengan Eva. Allahu Akbar, Allahu Akbar. And pada waktu tu abang Acap, apa yang aku rasa seram, mata adik aku tu makin lama makin ke atas. Dah ke arah mata putih pada waktu tu. Aku memang tak boleh nak buat apa. Aku cepat-cepat lari keluar daripada rumah tu. Untung masjid tu dekat dengan rumah aku. Aku pergi kat Pak Bilal yang ada kat dalam tu, bagi tahu diorang, ada di antara diorang baru nak start solat Isyak pada waktu tu sebab berwazan kan. And then ada diorang tugaskan untuk para jemaah untuk pergi dekat rumah aku untuk bantu apa yang patut. And masa kita orang sampai dekat rumah aku tu, makhluk tu dah tak ada dah. Tapi adik aku tu dah terbaring and dah ada kesan darah and cakaran dekat sini. Dan tempat dekat situ bersepah and berbau sangat-sangat busuk pada waktu tu. Kita orang papa adik aku tu pergi ke masjid yang berdekatan tu, and then melakukan sikit perubatan. And pada waktu tu adik aku tak sedarkan diri and kena bawa dekat satu pusat tu. And pada waktu tu ada satu macam tim khas datang ke rumah aku, and diorang check dekat bawah area rak, dekat area tempat kita orang bagi makan tu, ada satu bangkai kucing dan juga satu botol berwarna hitam dililitkan dengan kain kuning dekat belah bawah tu. And bangkai kucing tu is bangkai Cicu yang kita orang tak jumpa dah 2 hari. Sebenarnya dia dah duduk dekat bawah papan tu. Tak tahu apa yang dah jadi kepada Cicu, but that thing happen. Lepas seminggu benda ni jadi, adik aku jadi macam something yang tak betul. Sebab sometimes malam-malam dia merangkak seperti seekor kucing, buat bunyi kucing, and dia sentiasa nak bawa makanan tu pergi kat belakang. Sampailah satu tahap 3 bulan lepas tu kami berpindah pada rumah tu, and adik aku dia mengacau-ngacau sampai hari ni. And then kita orang pun dah try banyak benda and banyak ikhtiar, tapi sampai hari ni belum jumpa lagi jalan keluar dia. So kita doakan baik-baik untuk Eva. Benda ni terjadi pada awal tahun hari tu. So I hope korang jumpa solution tu. Aku dengan viewers yang ada kat sini yang sedang menonton, kami doakan yang terbaik untuk kesihatan adik awak dan juga keselamatan awak sendiri. Okay, so jaga diri elok-elok insyaAllah. Right, so kita dah sampai ke cerita yang ketiga, which is cerita yang terakhir untuk malam ni. Okay, yang ketiga ni quite interesting. Nak cakap laju-laju, satu-satu dulu jap. Yang ketiga ni cerita dia agak interesting sebab ini adalah salah satu childhood fear aku tau, which is aku tak tahu macam mana nak cakap, tapi kalau aku nampak benda ni, aku akan ada satu macam something yang datang dalam kepala otak aku tu. Okay, apakah benda tu? Aku tak tahu semua rumah pernah ada tak benda ni, ataupun korang mungkin pernah miliki benda ni. Musical box. Ding 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 ding, yang tu. Ting 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 ting. Alah, yang kau pusing krap pasal dia pusing sini. Ting 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 ting. Yang itulah, yang itu. Aku ada something yang aku pernah tengok lah dulu. Sebabkan benda tu lah aku takut dengan musical box ni. Walaupun aku suka dengan kind of music yang macam tu, tapi tak tahulah, untuk ada benda tu dekat rumah aku rasa risau sikit lah. Okay, alright. So cerita ni adalah cerita seorang brother ni. Dia kata dulu masa dia kecil, dia pernah memiliki music box ni. Alright. So nama budak ni Am ni dia kata pada umur dia 12 ke 13 tahun tu, dia ada 3 musical box dekat dalam bilik dia. Okay, benda ni terjadi pada waktu umur lepas dia UPSR. Dia kata macam tu. Okay, menurut Am, dia ni duduk dengan family dia lah. Umur 12 takkan duduk rumah sewa tak. So dia kata pada waktu tu saya ni
memang peminat gila dengan benda-benda macam ni lah. Sebab saya tertarik dengan muzik dia, dengan corak kotak dia and so on lah. Biasalah peminat-peminat ni mesti akan ada sebab-sebab tertentu diorang kenapa diorang minat dengan benda ni. Pada waktu saya lepas UPSR tu, saya ada cerita dengan ayah saya yang saya ada minat dekat satu music box ni yang berharga almost 1,500. Gila kau. Bukan yang RM12, RM13, mat. Dia jenis anak-anak lot. 1,500 tu saya beli kan. 1,500. Tapi ayah janji. Ayah cakap, habiskan UPSR, belajar betul-betul, do the best sampai ayah puas hati, and then ayah will buy it. Alright. So jadikan cerita, saya punya UPSR masa SPM aku sebut tadi. UPSR sorry. UPSR saya perform pada waktu tu. Perform A semua, and then ayah belikan saya music box yang betul-betul saya nak tu. Okay, music box tu besar bang. Alamak, macam mana aku tunjuk dengan korang ni besar-besar, dia petak besar. And then kalau kau buka dia macam kamus sikit tau. And then dekat dalam tu adalah dalam 3-4 mainan yang dia akan pusing sekali tau, dia kata pada waktu tu. And dekat tengah-tengah tu ada pengantin. Ada macam pengantin. Memang cantik lah dia pada waktu tu. Dia tak bagi aku gambar pula kan. So kalau nak cerita seram, share gambar sekali. Okay, alright. Itu adalah yang ketiga kat dalam bilik saya Abang Acap. Yang pertama tu kecil-kecil je. Yang kedua pun macam tu je lebih kurang. Yang ini memang paling saya minat. Bila saya dah dapat, of course I'm really happy bila saya dapat benda ni. Every night I akan pusing benda Allah tu untuk benda tu main. And then saya akan dengar lah sebelum saya tidur. Sampailah satu ketika ni di mana ada satu perkara aneh yang telah pun berlaku pada malam tersebut. Okay, macam biasa sebelum saya tidur around pukul 11:30 malam, saya akan pusing and mainkan music box tu. And music box tu akan berbunyi lah, ting 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 ting. Saya akan tenung music box tu and saya akan tidur selepas itu secara perlahan-lahan. Tapi pada malam tersebut, biasanya music box tu akan berputar dalam lingkungan 40 minit, setengah jam macam tu, and then mati. Alright. Pada waktu tu saya dah terlelap teruk dah Abang Acap. Sebab pada waktu tu saya memang penat habis-habisan. And saya terjaga pukul 3 pagi. Seperti yang korang jangka, pada pukul 3 pagi tersebut saya nak pergi buang air. Masa saya pergi, okay, bilik dia ni besar anak orang kaya. Dalam bilik dia ni ada toilet, dia kata. Saya masuk ke dalam toilet saya. Masa saya sedang habiskan saya punya niat dalam toilet tu, tiba-tiba saya terdengar bunyi music box itu dimainkan. Ting 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 ting. Saya dah rosak ke kan? Saya buat tak tahulah. Saya just basuh tangan and then saya nak keluar ke bilik saya balik. Pada waktu tu saya buka pintu toilet. Saya lihat dekat atas rak yang saya letak music box tu, ternyata pintu music box tu telah terbuka dan macam mana picu dia seolah-olah sudah dipusingkan. Saya jadi heran lah. Saya terus pergi dekat saya punya music box tu, saya pusing tutup and then saya tutup balik pintu music box saya. Saya pun baring pada waktu tu. Masa saya baring and cuba nak lelapkan balik mata, saya terdengar bunyi picu itu dipusing. Krek, krek, krek. Ding 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 ding. Saya dengar clear. Saya cuba intai mata saya ke arah music box saya. Tak ada apa-apa. Tetapi pintu itu sekali lagi telah terbuka dan benda pusing tu sudah dipusing dan bermainlah kat situ. Pada waktu tu saya dah mula seram. Saya bangun sekali lagi dan saya tutup saya punya music box tu. Saya terus ambil bantal dan tekup telinga saya untuk cubaan untuk tidur lah. And 10 minit selepas itu, saya terdengar sekali lagi bunyi yang sama Abang Acap. Kret, kret, kret. Tapi kali ini ketiga-tiga music box saya bermain secara serentak. Pada waktu tu memang bulu roma saya dah meremang. Saya perlahan-lahan tinjau daripada bawah bantal dan
pada waktu tu Abang Acap, saya terlihat ada satu wanita berpakaian putih daripada sini sampai ke bawah. Dia macam remaja perempuan sedang pusingkan saya punya music box. Kret. Saya baca, mama, baba, mama. Ding 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 ding. Bunyi dah bercampur tau dekat dalam bilik dia tu. Dan pada waktu tu saya terus melompat keluar daripada katil saya dan cuba keluar daripada bilik saya. Pintu tak boleh buka. Dia kata pada waktu tu. Pada waktu tu pintu tak boleh terbuka dan saya toleh ke belakang. Wanita tu sedang berdiri depan music box saya, kaku Abang Acap, tak bergerak. And saya dengar ada satu bunyi yang sayup. Jomlah main, aku suka. Pada waktu tu. Dan pada waktu tu yang music box 3 ni memang macam non-stop tau main. And bunyi tu memang sangat-sangat disturbing kan. Kau bayangkan 3 kotak tu dia mainkan dalam keadaan serentak. Of course kau akan jadi sakit kepala kan. Dia try buka pintu. And pada waktu tu akak saya buka pintu. And then dia tanya saya kenapa. Saya tunjuklah dekat katil saya tu. And pada waktu tu akak saya kata dia tak nampak apa-apa. And then akak saya pergi tutup semua music box tu. Kata pada waktu tu, masa akak dia tutup 3 music box tu, tiba-tiba langsir dekat bilik dia tu main macam ni. Aku rasa dia kata pada waktu tu memang mungkin benda tu tengah marah ke apa. And cepat-cepat dua orang lari turun bawah, panggil ayah dia. And then ayah dengan mak dia naik atas, buka lampu apa semua. And then diorang terus pada waktu malam tu dia macam berjaga lah kan. And then diorang alihkan music box tu, diorang pisahkan satu-satu. And then ketiga-tiga music box tu diorang letakkan dekat luar rumah pada malam tu. And then malam tu tak ada apa-apa yang jadilah pada waktu tu. Tapi dia kata malam tu dia tidur bersama dengan family dia dalam satu bilik yang sama, bilik mak dia lah. Pada pukul 4:30 pagi macam tu, diorang terdengar bunyi music box tu dimainkan dekat luar rumah dia. Gila kau pada waktu tu. And menurut kakak dia kata dia terdengar juga dan ternampak juga seperti ada 2 entiti perempuan sedang mundar mandir dekat area music box yang diorang letak tu. So itulah cerita yang di-sharekan oleh Am kepada aku. And lepas tu dia kata pada besok siang tu diorang terus pergi bawa benda tu keluar daripada situ. And then tak silap aku, bapak dia letak kat eBay kot, dia jual kat orang lain. Dan orang lain pula kena. So kita tak tahulah apa yang jadi pada benda tu. But kita tak tahulah, aku pun tak tahu nak clarify macam mana. Tapi benda ni might be happen. So siapa-siapa yang ada music box tu, jaga-jagalah itulah 3 cerita ataupun 2 cerita yang aku nak share dengan korang secara simple, secara slow. Sekali lagi Acap minta maaf kalau ada kurang dalam edisi kali ni. Sebab macam Acap cakap, dalam keadaan recovery sekarang. Apa jadi pada Acap. Okay 2 minggu. Sebenarnya minggu lepas Acap mengalami sakit tekak yang amat sangat. Pergi kat doktor kata Acap ada kecederaan dekat vocal cord. 3 hari juga Acap tak boleh nak bercakap, tak boleh keluar suara, nak makan, nak minum, semua memang pedih gila. Bibir Acap mengelupas, pecah-pecah, ulcer is everywhere dalam ni. And Acap demam juga dalam masa 2-3 hari tu. Acap was risau sebab sekarang kan musim penyakit kan. So tapi Acap tak buat swab test lah. Acap pergi klinik-klinik pakar yang berkenaan. And then Acap makan ubat yang dibagi. Alhamdulillah berkat doa korang juga. Terima kasih mana yang concern, yang mana dah hantar cakap get well soon dekat DM Acap. Terlalu banyak, Acap tak boleh nak reply satu-satu. And kat sini Acap cakap terima kasih atas korang yang concern. Acap sangat-sangat hargai. InsyaAllah korang doakan Acap supaya Acap boleh come back stronger. Sekarang ni dah ada something yang good, positive on me. Dah lebih okay, dah boleh bercakap, dah tak sakit bila nak makan. But just ada ulcer and bibir ni je lah nak recovery sikit je lagi. Alright, so Acap harap korang doakan terus Acap, terus support Acap. InsyaAllah kita nak capai 300,000 untuk bulan ni. Boleh kan? Boleh, insyaAllah Acap nak try buat hari-hari video. Cik gitu, semangat tu ada, nak buat tu tak tahu lagi. Alright, so insyaAllah akan ada planning yang baik insyaAllah. Dekat channel kedua Acap dah
dah set up cantik-cantik. So lepas ni banyak giveaway Acap nak bagi kat korang. Korang stay dekat channel ni insyaAllah. Terima kasih kerana support Acap. Kita jumpa di video akan datang. Jom cakap sama-sama. Jom kita tutup video ni dengan I see you when I see you. Wacau lu. Assalamualaikum. Bye. Kita jumpa lagi.